Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wasahlan Farid Misbah, Anissa Naza, Syanabila, Nurita Ahmad, Muhammad Asfani, Faufina, Nur Sahaliza dan semua yang dimuliakan Allah sekalian, yang mulia Tengku Murni. Semalam saya ada janjikan kisah bagaimana Nabi SAW dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, iaitu berkaitan dengan pembelaan Nabi kepada Abu Bakar Siddiq. Walaupun demikian, ketika Abu Bakar Siddiq melayan orang yang kana yashtumu, orang yang mengejinya, mencelanya, maka akhirnya Nabi SAW telah meninggalkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa perkara itu berlaku? Ini berkaitan dengan ayat 148 yang kita bincangkan semalam, iaitu firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yuhibbullahu jahra minal qawli la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diungkapkan dengan terus terang kecuali orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika kamu menyatakan satu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan satu kesalahan orang lain, maka sungguhnya Allah Maha Maaf lagi Maha berkuasa. Sebelum terlupa tuan-tuan boleh rujuk pada tafsir Ibn Katsir yang selalu menjadi rujukan kita dalam kuliah tafsir ini. Kita berada pada jilid yang kedua, muka surat 597. Ya. Jadi ayat ini adalah berkaitan dengan larangan kita dalam Islam supaya melampau-lampau dalam berkata-kata kepada seseorang, dan kita juga dilarang untuk mengambil pedoman contoh daripada orang-orang kafir yang mana kita bimbang pada hari ini. Bila si kafir punya peranan terlalu besar dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita, sebenarnya anak kita melihat, menjadikan ia rujukan, mengenali pelakon-pelakon antarabangsa itu lebih daripada mereka mengenali sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dari malang lagi perkataan-perkataan yang digunakan oleh orang kafir pada hari ini, perkataan yang keji, perkataan yang bukan-bukan, perkataan yang tak sesuai, perkataan-perkataan yang buruk. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi sebagai al-lughah bintul muhakiyati, bahawa lughah yang kita tuturkan ini banyak pengaruh daripada apa yang kita saksikan keliling kita. Jadi tuan-tuan, jangan kita rasa sesal, jangan rasa kesal apabila anak kita tak mencontohi apa yang kita katakan, kerana pengaruh pelakon-pelakon antarabangsa itu lebih dalam menusuk dalam hati mereka bandingkan apa yang kita tekankan dalam pendidikan di rumah kita masing-masing. Maka tuan-tuan, saat itu nanti jangan salahkan siapa melainkan diri sendiri. Maka itulah yang di antara ayat yang kita telah bincangkan. Fokus kita pada kuliah yang lalu, sebanyak 2 kuliah kita telah bincangkan perkara ini. Itu sebabnya ketika Nabi kita SAW melihat Abu Bakar Siddiq dikecam, diejek, diberi perkataan-perkataan yang buruk kepadanya, maka Abu Bakar hanya mendiamkan diri. Satu hari bila perkara itu berlanjutan, Abu Bakar pun membalas semula kecaman itu. Bila dia membalas kecaman itu, maka Nabi SAW beransur pergi. Abu Bakar menjadi hairan. Dalam riwayat dikemukakan oleh Imam Qurtubi dan tafsirnya itu, maka Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, selama ni bila orang mengecam saya diam, saya Rasul duduk. Tapi hari ni orang itu mengecam saya balas, saya tengok Rasul pergi. Kenapa ya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Sebenarnya ketika engkau dikecam, imanmu sangat hebat, sangat tinggi." Ya. Jadi pada waktu itu, ketika kamu dikecam, malaikat mempertahankan kamu sebenarnya. Sebaliknya, apabila kamu menjawab kecaman dan juga kata-kata celaan mereka itu, maka malaikat pun pergi. Malaikat rasa tidak ada keperluan untuk dia membantu engkau. Jadi di situ menunjukkan kepada kita ada setengah-setengah perkataan orang kepada kita ni janganlah dilayan, tuan-tuan. Anjing menyalak bukit tidak akan pergi, bukit tidak akan hilang, anjing yang akan penat. Maka ada kalanya kita membiarkan orang yang mengecam kita itu dengan ambil tindakan, tak payahlah pedulikan, tuan-tuan, kerana mempedulikan itu akan beri mata kepada mereka. Dan telah kita bincangkan bagaimana pada hari ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ada golongan yang suka untuk mengadakan publicity murahan kepada apa yang mereka sedang lakukan. Walaupun perkara itu bersalahan dengan Islam, tak mengikut lunas sunat agama, dan ditegur oleh mufti pun masih lagi tak mempedulikannya. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, golongan seperti ini kemudian suka kalau kita memberikan promosi murahan kepada apa-apa reaksi dan juga tindakan mereka, kata-kata mereka di media sosial itu. Jadi orang seperti ini memang tuan-tuan ini mulia sekalian, patutnya dibiarkan saja, jangan dilayan.
jangan ditolong promosi murahan untuk mereka ini, kerana mereka akan lebih galak lagi apabila kita menyampaikan perkataan-perkataan buruk yang mereka bincangkan itu. Baik, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, ini ayat berkenaan dengan inti ayat 148, 149 yang telah kita bincangkan sebelum ni. Malam ni kita masuk ayat 150 hingga 152, dan saya akan kisahkan kepada tuan-tuan pada malam ni bagaimana seorang jago Islam yang terkemuka, ulama Islam yang terbilang, namanya Abu Tayyib Al-Baqilani, yang telah pun menjawab segala tomahan orang-orang Kristian lebih daripada 1100 tahun yang lalu. Beliau ni ulama kurun keempat Hijrah. Bagaimana jawapan-jawapannya yang hebat, yang cemerlang itu menenggelamkan segala hujah-hujah pihak kafirin, pihak musyrikin, pihak Nasara, seperti mana hujah Dr. Zaki Naik pada hari ini, tuan-tuan, yang menenggelamkan segala hujah-hujah golongan kufar, musyrikin, golongan yang tidak percaya kepada Allah SWT. Jadi lihat ayat 150 hingga 152 muka surat 559 pada tafsir Ibn Katsir jilid yang kedua ni, tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Sungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya, dan maksud membezakan di antara keimanan terhadap Allah dan juga Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman pada sebahagian dan kafir terhadap sebahagian lain, serta maksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara demikian, itu iman dan kufur. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang kafir itu siksaan yang menghinakan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak membezakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan berikan kepada mereka pahalanya, dan Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, muslim-muslimat yang dimuliakan sekalian, ya. Nuliha, Anita, Mida Sayuti, Muhammad Khairul Hasan, semua yang hadir pada malam ni, ya. Zulkifli Zakaria. Jadi dalam ayat ini saya bacakan apa yang disebut oleh Musannif rahimahullah. Allah mengancam orang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya di kalangan Yahudi dan juga Nasara, di mana mereka memisahkan di antara Allah dan Rasulnya dalam keimanan. Mereka beriman kepada sebahagian Nabi dan kafir terhadap sebahagian lain, kerana semata-mata keinginan, adat istiadat dan tradisi nenek moyang mereka, bukan disebabkan dalil yang menuntun mereka, kerana mereka tidak memiliki jalan apa pun ke arah itu kecuali semata-mata hawa nafsu dan juga asabiyah. Jadi bila kita perhatikan orang Yahudi sebagai contohnya, mereka beriman kepada Nabi Musa, kufur pada Nabi Isa AS. Orang Kristian pula beriman kepada Nabi Isa AS, kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Datang orang-orang beriman, umat Nabi Muhammad SAW ini beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sebab Allah menyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, kami jadikan kamu umat yang wasatiyah. Wasatiyah ni makna umat pertengahan. Ketika orang Yahudi melabel Nabi Isa itu sebagai anak zina, dan orang Nasara melabelkan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, melampau-lampau keduanya. Satu di antara tafrid, iaitu orang Yahudi, dan ifrat, iaitu orang Nasara, orang Kristian, mendewa-dewakan, padahal tidak ada satu pun butiran dalam Bible itu yang menyatakan Nabi Isa itu mengaku sebagai Tuhan atau dipanggil sebagai Tuhan. Kalau dipanggil sebagai anak Tuhan, itu nama biasa, tuan-tuan. Semua Nabi yang disebut dalam Bible itu merupakan anak Tuhan semuanya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, merujuk kepada perkara ini, orang Islam merupakan golongan yang paling mu'tadil. Dan kata Al-Imam Mutawalli Syarawi, setiap kali engkau melihat ada ajaran sesat, ya, berpunca daripada sesuatu penganutnya ataupun pemimpin-pemimpinnya, kamu akan lihat semuanya itu cuba untuk membawa pengikut-pengikutnya, menyokong mereka kerana kepentingan-kepentingan, habuan-habuan yang bersifat duniawi. Tak lagi daripada pangkat, tak lagi pada harta, tak lagi daripada perempuan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi inilah dia masalah yang berlaku kepada umat-umat terdahulu juga.
Kerana pengikut-pengikut Nabi Musa itu pengikut kaum Yahudi, mereka punya prioritasasi, punya kepentingan pribadi tersendiri, dan mereka disanjung, dijulang. Tiba-tiba bila datang Nabi-Nabi yang membetulkan kefahaman yang ada, mereka merasa tercabar, mereka enggan untuk menerima kedatangan Nabi-Nabi itu kerana habuan dunia yang menanti mereka. Maka mereka menolak bulat-bulat, mentah-mentah apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi selepas itu. Jadi kat sini tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, golongan Yahudi ini, mereka yang dimaksudkan dengan tafriq ini membeza-bezakan, menerima sebahagian, menolak yang lain. Jadi Allah telah menjelaskan kepada kita dalam ayat ini apa firman Allah, ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka konon-kononnya mengambil jalan tengah, iaitu mengambil sebahagian, menolak yang lain. Dalam akidah, dalam bab Islam, kita tak boleh ambil sebahagian, tinggal sebahagian lain, tuan-tuan. Yang ni kita suka, kita ambil. Bab berkahwin, kita ambil bab Islam. Tapi bab muamalat, tak mau. Ya, bila menceritakan tentang undang-undang Islam, tak boleh, ni zalim, ni ambil tindakan pada orang, ini tak apa kena dengan orang sebab orang mencuri pada hari ni. Ada yang mengatakan pula begitu, tuan-tuan. Kalau mencuri pakai tangan, kena potong tangan. Kalau melakukan zina, kena rejam. Kalau orang mencuri pada ni pakai kebijaksanaannya untuk manipulate sistem komputer, takkan kepala dia kita nak potong. Orang seperti ini berkata mempermain-mainkan Islam. Dia tak sedar dengan kata-katanya itu boleh menyebabkan mimbab nawaqidul iman, akan menyebabkan imannya boleh gugur, tuan-tuan, luput. Allahu akbar, la ilaha illallah, masya-Allah tabaraka wa taala. Jangan kita ingat kafir itu setakat menyembah berhala. Bahkan kafir juga berlaku pada waktu-waktu yang lain kerana mempersendakan, mainkan undang-undang Islam. Dahulu ada yang berkata, kalau nanti laksanakan undang-undang Islam, kita makan sup tangan, sup kaki kat negeri-negeri tertentu. Orang ini bimbang, kalau mati jangan kuburkan di kubur orang Islam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi jangan kita ambil main-main, mempermain-mainkan dalam bab iman, nawaqidul iman, perkara-perkara yang batalkan iman. Jadi sikap golongan yang dikecam oleh Allah SWT dalam ayat ini, iaitu mereka beriman kepada sebahagian, menolak yang lain. Fatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kamu beriman pada sebahagian, kamu menolak yang lain. Yang mana selari dengan kepentingan syahwat kamu ambil. Yang tak selari, kamu tolak, kamu membawa berbagai-bagai hujah dan alasan untuk mengatakan ia tidak sesuai dengan kan. Tuan-tuan lihat tadi saya masukkan dekat Telegram kita ataupun dekat Facebook, dekat WhatsApp group kita. Bagi tuan-tuan yang belum masuk ke Telegram sahabat Ustaz Azan, dijemput masuk kat situ. Alhamdulillah, Ustaz Syafiq Murad telah pun menghimpunkan doa-doa yang kita pelajari sepanjang musim PKP daripada tahun lepas lagi sampai ke hari ini. Alhamdulillah, setakat ini katanya dah lebih 200 doa yang kita pelajari. Syukur tuan-tuan boleh lihat dalam kumpulan doa-doa dihimpunkan oleh yang bahagia Ustaz Syafiq Murad hafizahullah. Jadi mereka menolak. Kita lihat dalam sepanjang kita hidup sampai ke hari ini, pernah tak tuan-tuan lihat matahari berlanggar dengan bulan sebagai contohnya? Tak berlanggar. Kalau ia bersisir, namanya gerhana bulan atau gerhana matahari. Pernah tak tuan-tuan lihat matahari tak terbit-terbit waktu pagi? Pernah tak berlaku sistem ni failure sistem, tuan-tuan? Kita duduk kat rumah dalam Kuala Lumpur dah serba canggih dah, elektrik tak ada berapa kali kita boleh kira, internet down berapa kali, tuan-tuan. Tapi sistem yang ada keliling kita tak pernah fail dalam pergerakannya. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Sistem yang dunia la khalqus samawati wal ard, sungguhnya penciptaan langit bumi lebih besar daripada penciptaan kita yang kecil, yang kerdil ini. Kita ni ibarat hama, tak nampak pun, tuan-tuan, saiz kita kalau dibandingkan dengan sistem galaksi yang lain. Takkanlah benda kecil seperti ini Allah tak erti nak tadbir. Adakah orang boleh memain-mainkan hukum Islam pada ini, tuan-tuan? Jadi ibarat orang Yahudi dan juga orang Nasara yang mengambil sebahagian, menolak yang lain yang tak secocok dengan kehendak pribadi dan syahwatnya. Maka ini dia kecaman yang Allah berikan kepada orang kafir. Jangan kita masuk di kalangan itu, tuan-tuan. Yahudi dan juga Nasara, ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itu merupakan orang kafir dengan sebenar-benarnya. Jadi dalam bahasan kekufuran ini, kata para a'immat tafsir, mereka membahagikan kufur ni ada berbagai-bagai bentuk, jali, khafi. Maka ada antara kufur ini kufur yang kulli, kufur juz'i, tapi semuanya kufur. Ada orang yang kufur pada nabi-nabi tertentu, dia terima yang lain. Dia terima pada Nabi Musa, Nabi Daud, mereka terima, tapi tak menerima pula Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa ni anak Tuhan, menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka beriman kepada Nabi Ibrahim saja, menolak nabi-nabi yang lain sebagai contohnya. Maka mereka ini dia kufur.
Allah menekankan dalam ayat ini, ulaika humul kafirun haqqan, mereka itu kufur dengan sebenar-benarnya. Jadi penekanan diberi kat sini bagi taukid, iaitu Allah nak menggambarkan memang tiada bahagian untuk mereka sebagai orang Muslim dalam konteks ayat ini. Seperti yang telah kita bincangkan terdahulu, bahawa di kalangan Yahudi, kaum Yahudi yang masuk Islam di Madinah jumpa dengan Rasulullah SAW dan berkata, kami beriman dengan yang ini tapi tak beriman denganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini termasuk di kalangan at-tafriq fil Islam. Mereka ni menjuzuk-juzukkan apa yang pernah dibawa oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu. Dia terima sebahagian, dia tolak sebahagian, berarti dia menolak semuanya sekali. Wa atarna lil kafirina azaban muhina, kami menyediakan untuk orang kafir itu azab yang amat menghinakan. Kerana mengapa Allah menyebut perkataan kat sini azaban muhina, tak sebut azaban alima? Kenapa perkataan muhin? Muhin dari perkataan ihana. Ihana ni berarti merupakan satu penghinaan. Kerana kalau kita lihat latar belakang ayat-ayat ini menunjukkan kepada turunnya ketika Nabi SAW berada di Madinah, dan orang-orang yang sangat berpengaruh di situ yang menganggap diri mereka terpelajar dan mulia dan hebat. Nahnu abnaullahi wa ahibba'u, kami ini merupakan anak-anak Allah, kekasih-kasih Allah dan terpilih di kalangan hamba-hambanya. Ini siapa dia tuan-tuan? Orang Yahudi. Jadi dia menganggap status kebangsaannya, kedudukannya, makamnya lebih tinggi daripada orang-orang Arab, lebih tinggi daripada orang-orang Islam. Maka itu sebab Allah SWT menggambarkan di akhirat nanti mereka akan mendapat siksa yang menghinakan, kerana kesesuaian, keserasian dalam konteks mereka ketika di dunia dahulu sentiasa merasakan diri mereka mulia, berada di kedudukan yang tertinggi, terhebat di sisi orang-orang lain. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ada satu kisah yang dikemukakan bahawa ada seorang orang besar, orang berpangkat pergi ke sebuah negara. Tiba kat negara tu, dia tak menghormati undang-undang negara tersebut. Dia banyak duit, dia hebat, larangan untuk membuang sampah sebagai contohnya. Maka dia tak peduli, dia makan dan dia isap rokok, rata-rata dia buang dengan merasakan aku orang kaya. Apa hal RM1,000, $1,000 sekalipun aku boleh bayar. Oleh kerana dia melakukan kesalahan negara tersebut dan keadaan dia kaya, dia menyangkakan dia boleh bayar, maka pihak berkuasa negara tersebut pun tahan dia. Kes itu masuk ke mahkamah. Amat memalukan tuan-tuan. Oleh kerana dia merupakan orang berpangkat, orang berkedudukan, orang kaya, jutawan, dia boleh bayar berapa saja maksimum compound yang dikenakan. Tapi oleh mahkamah itu, hakim itu telah mengenakan undang-undang, dia dikehendaki memakai baju Dewan Bandaraya negara tersebut dan disuruh untuk menyapu sampah di situ selama sebulan, 30 hari, daripada pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang, tiap-tiap hari. Pasportnya diambil, tak boleh pulang ke negaranya. Tu dia, kau yang kau kaya kau yang kau hebat kau yang kau punya kedudukan sekarang oleh kerana kau merasakan kau mulia, sekarang aku hina kau. Kau duduk negara aku tau, aku tak bagi kau pulang, dan siapa pun tak boleh ambil tindakan terhadap kami kerana ini negara kami. Maka inilah dia maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka penggunaan perkataan dalam Quran ni merujuk kepada kesesuaian yang tertentu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan yang berjaya sehat. Jadi dalam ayat ini adalah berkaitan dengan sikap orang Islam, bagaimana diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan kepada golongan yang sedemikian, golongan kafirin, golongan menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu nak mengatakan kamu beriman, kamu menerima sebahagian, kamu menolak sebahagian. Kalaulah kita lihat dalam kedudukan pada hari ini, kita buat bandingan, kata Syekh Al-Imam Muntawi Syarwi yang tafsirnya, kita belajar di sekolah tentang siapa yang mula-mula buat elektrik, siapa yang mula-mula buat kenderaan, siapa yang mula-mula memikirkan untuk buat kenderaan di udara, kapal terbang dan sebagainya. Tapi kita terlupa untuk menceritakan tentang siapakah yang mencipta matahari. Matahari tak pernah fail untuk terbit setiap waktu. Kita belajar tentang bulan, kita tak belajar tentang bulan. Siapa yang menciptakan bulan itu, peranan bulan dalam kehidupan pada hari ini. Kenapa tuan-tuan? Kerana dalam kitab Jawharatul Tauhid mengatakan, bila sesuatu itu telah pun jelas nampak di depan mata setiap hari, kita jadi lupa kepada nikmat tersebut. Kalau kita tanya dalam bilik ini ada apa, orang nampak kerusi, nampak buku, nampak kapet, nampak meja, dia lupa, dia akan lupa untuk mengatakan ada lampu. Kerana lampu tu yang menerangi. Oleh kerana lampu itu dah besar peranan dan juga khidmatnya kepada kita, maka kita dah terlupa nak sebut lampu. Semua orang tak nampak lampu, yang nampak benda-benda lain, padahal lampu itu yang menyebabkan kita dapat melihat perkara-perkara yang lain. Demikianlah dalam konteks kehidupan, bila kita menjadi lupa kepada Allah SWT,
Maka kalaulah kita bandingkan nak berjumpa dengan raja contohnya, tak mudah tuan-tuan. Kita kena banyak protokolnya, jumpa dengan pihak ini, jumpa pihak itu, jumpa bahagian pegawainya, jumpa bahagian sesulitnya, barulah benda itu sampai kepada raja. Kalau kita nak bagi contoh, walillahil mathalul a'la, bahawa Allah SWT mengutuskan Nabi dan Rasul ini untuk tujuan membetulkan cara beribadah kita yang sebenar kepada Allah SWT. Jadi bila umat ini daripada dahulu sampai ke sekarang, dengan keadaan mereka, perubahan-perubahan berlaku, maka sentiasa ditajdidkan oleh Allah SWT dengan perusahaan Nabi-Nabi. Datang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbaharui, membetulkan syariat adalah benda yang sama, tapi pelaksanaannya mungkin beza-beza, ada dalam aspek-aspek yang tertentu, tapi asasnya sama. Itu sebab kalau kita melihat dalam ayat-ayat Allah SWT seperti yang ditohmah oleh golongan orientalis, kata Imam Mutawalli Sya'rawi, maka akan mengatakan kazzaba sa'adunil mursalin, kaum Ad telah mendustakan semua para nabi. Padahal yang diutus kepada kaum Ad cuma seorang nabi saja. Mengapa Allah Taala menyebut kaum Ad telah pun mendustakan semua para rasul? Kerana mendusta seorang rasul berarti kita menolak semua rasul sebenarnya. Kalau kita mengatakan kita beriman hanya pada Nabi Isa, sebenarnya kita secara automatik kita telah menolak apa yang Allah SWT utuskan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dengan itu kita menolak sebenarnya apa yang dibawa Nabi Isa. Kerana menolak seorang berarti menolak semua. Kerana dalam akidah ni kita belajar tak boleh kita ada 6 rukun, kita ambil 5, tinggal 1, tolak 1, kita masih beriman. Tak. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara sempurna. Kita bila menceritakan tentang Islam, ada aspek perkahwinan, ada bab muamalat, ada bab berkaitan dengan bab jual beli, ada bab akidah, semuanya kita kena ambil sekaligus. Tak boleh nak ambil sebahagian, abaikan sebahagian lain. Dan saya tinggal kat sini tuan-tuan, ada satu kisah yang berlaku pada ulama Islam sebelum kita, seperti yang saya nyatakan tadi, lebih 1100 tahun. Namanya Al-Imam Abu Bakar, Al-Imam Bakar Muhammad bin Tayyib bin Muhammad bin Ja'far bin Qasim Al-Basri Al-Baghdadi Al-Baqilani. Ini ulama besar dalam mazhab Maliki untuk tuan-tuan. Beliau ni seorang yang dahin min duhatil Arab, antara orang yang paling cekap berfikirnya, genius tuan-tuan ni mulia sekalian. Ya, sebelum terlupa saya nak ajak tuan-tuan atas pesan daripada Zazan Travel, belanja kita. Tuan-tuan jangan lupa kita dah masuk ke bulan Rejab. Sekarang kita 4 Rejab. Harap tuan-tuan yang mengamalkan puasa sunat, hari-hari putih yang akan datang, dan juga Isnin Khamis, jangan lupa dapatkan kurma mekjol daripada Zazan Travel. Kurma mekjol ni kurma besar-besar yang kami ada merupakan saiz jumbo, super jumbo yang paling besar. Tengok tuan-tuan buka, insya-Allah menyelerakan untuk kita berpuasa pada bulan ni, bulan depan, dan juga bulan Ramadan nanti. Dapatkan kurma mekjol pada harga yang istimewa, cuma RM110 saja sekilo. Dan tuan-tuan beli kurma mekjol ataupun kurma ajwa, ajwa dalam botol seperti ni tuan-tuan, kan cantik, menyelerakan. Ini disebut Nabi SAW, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yaduru sumun rasirun. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji seharian pagi, maka para ulama makanan Islam mengatakan makan sebelum makan apa-apa, Allah akan beri kepadanya penjagaan daripada sihir dan juga racun. Jadi dapatkan kurma mekjol dan juga ajwa daripada Zazan Travel. Kami akan bagi hadiah buku amalan pemakanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh seorang penulis bestseller, Ustaz Ahmad Adnan Fadil. Jangan lupa tuan-tuan. Begitu juga bagi tuan-tuan yang nak melakukan akikah. Maklumlah musim ni kita PKP sukar untuk berhimpun. Kami akan mengadakan akikah di Yaman, akan mengadakan di negara seperti Syria yang mereka ni mengalami keadaan ekonomi yang sangat tak stabil tuan-tuan. Mereka bawa habis peperangan ataupun masih lagi dalam peperangan setengah-setengah tempat. Memang kekurangan tempat kerja. Kita bimbang orang perempuan di sana menjual kehormatan diri tuan-tuan. Kami di Yaman ada Syekh Haidar, di Syria ada Syekh Quraim Rajih yang menaungi kerja yang kami lakukan ni tuan-tuan. Bagi tuan nak melakukan akikah untuk anak-anak, maklumlah negara kita terbatas pergerakan pada ini. Negara-negara umat Islam itu memerlukan sokongan daripada kita. Juga kita buat di Mekah. Baik tuan-tuan. Jadi kembali kepada topik ni tadi, Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani, ulama Islam yang terkemuka ini, disebut oleh Imam Zahabi, kana siqatan bari'an sannafa fi raddi al-Jahmiyah wal Khawarij wal Mu'tazilah wal Kalamiyah wa Rawafid. Ini imam, seorang imam yang siqah. Siqah ni berarti satu gelaran diberikan kepada para ahli hadis. Orang yang siqah ni berarti orang yang terpercaya,
orang yang tidak melakukan pendustaan, pembohongan, ya, orang yang tidak melakukan perkara-perkara kefasikan, sehingga layak untuk mereka ni menjadi sanad hadis, rantai ahli hadis yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Begitu sekali kajian ni dipanggil ilmu isnad, ilmu sanad, tuan-tuan ya. Maka apa soalan tadi? Ada yang tanya tadi, saya nak tengok apa tanya. Puan Zainal ni, ya, baik. Tak, saya terperasan. Semua jenis kurma atau certain kurma saja yang dimakan untuk mengelakkan sihir. Ayuni, yang Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, hanya kurma ajwa saja. Kurma ajwa, ni kurma ajwa ni. Kurma ajwa kurma ajwa ni ditanam di Madinah, yang kami bawa masuk ke Malaysia ni daripada Madinah. Macam mana nak buka ni, saya tak jumpa punca. Ada satu botol lagi kat sini. Subhanallah. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan tentang kurma ajwa ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cantik bekas packagingnya. Memandangkan dia bertanya, saya tunjuk sekejap. Ni kurma ajwa untuk pengetahuan tuan-tuan. Kurma ajwa yang Ayuni, tengok ni kurma ajwa. Cantik nampak? Masya-Allah. Tak ada pecah-pecah, tak ada mengelupas. Alhamdulillah. Ajwa dari Madinah. Baru sampai dari Madinah. Kami ada sijil lahirnya dari Madinah. Ni kecil-kecil, dia tak besar sangat. Dia memang warna dia hitam seperti ni. Ada berbagai-bagai grade. Jadi yang kami dapatkan ni grade yang terbaik, alhamdulillah. Tengok. Cantik Kalau saya buka sikit untuk tuan-tuan nampak, dalamnya kecil daripada kurma McJool. Kadang-kadang harganya lebih mahal daripada McJool. Baik, nampak? Ni kurma ajwa. Kecil je bijinya. Orang-orang di Afrika pecahkan biji ni, kisar jadikan kopi. Bukan saja mereka makan kurma ajwa, malahan bijinya dikisar jadi kopi. Baik, harap dapat memberi jawapan pada soalan yang dikemukakan tadi. Kan Nabi bersabda, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yaduruhu sumun la sihrun. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji seharian, maka Allah beri keselamatan kepadanya dari sihir dan juga racun. Sihir dan juga racun. Ada orang yang kadang-kadang ada saka, ada orang kadang kena sihir, kena santau. Mudah-mudahan ini menjadi satu rawatan dengan keimanan, keyakinan kita. Sabda Nabi SAW bukannya kata orang sebarangan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berkata melainkan kebenaran. Semuanya wahyu daripada Allah SWT. Jadi racun ni pula, kalau kita lihat dalam hidup, ada berbagai-bagai perkara yang kita tedah kepada racun. Ada sahabat saya menanam sayur mengatakan bahawa dia sendiri pun tak makan sayur, kerana sayur terpaksa diletak berbagai-bagai jenis racun serangga untuk pastikan supaya sayurnya tidak dimakan oleh haiwan perosak. Demikian juga yang bela ayam. Yang bela ayam secara komersial ni mengatakan dia sendiri pun tak makan ayam. Ada yang bawa lori ayam, kawan saya tak sanggup dia nak makan ayam, melihat ayam punya cara pemrosesan, cara penghasilan, cara ternakan. Kerana ayam ni semua makan. Saya nak sebut, saya tak kerti lah tuan-tuan. Kita pada hari ni dah jadi macam umum balua, tak ada pilihan sangat. Maka bila kita tak ada pilihan, amalkanlah sunnah makanan Nabi. Nabi SAW menyarankan kepada kita untuk makan ajwa 7 biji seharian. Bagi yang kecil manis, kena dapatkan nasihat daripada doktor lah. Baik, saya cerita tadi tentang Abu Bakar Al-Baqilani, ulama yang terkemuka, yang merupakan ulama dari Basrah ni, ulama hebat dalam mazhab Maliki ni. Kata Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Tabaqat Malikiyah, ini merupakan seorang ulama besar mazhab Maliki. Ini merupakan ulama yang sangat terkemuka dari sudut hujahnya, bijaknya, pantasnya menjawab, luar biasanya. Sehingga raja di Baghdad pada masa itu, kerajaan Abbasiyah, telah menghantar dia untuk menjadi macam umpamanya macam diplomatik lah, hubungan diplomatik dengan Kristian yang ada di Konstantinopel. Pada masa itu Konstantinopel masih lagi Kristian, belum menjadi Istanbul. Maka Qadhi Baqilani ni pada masa itu kepimpinan negara Kristian adalah padri yang jadi raja mereka. Maka padri ni tahu, bila datang Al-Baqilani ni, dengar cerita Al-Baqilani seorang ulama hebat, yang mana dikatakan dalam kitab Syiar Alamin Nubala, tuan-tuan, beliau bersembahyang sebanyak 20 tarwihah. 20 tarwihah setiap malam. Saya membaca dalam kamus, sama tarwihah ni berarti tarwihah tu sembahyang 4 rakaat, satu kelompok dia panggil tarwihah, macam kita sembahyang tarawih. Jadi 4 rakaat kita berhenti rehat, itu dipanggil tarwihah, tarawih.
Jadi beliau sembahyang satu malam 80 rakaat. Subhanallah, insya-Allah, tabaraka wa taala. Allahu akbar. Kita kalau nak sembahyang witir pun payah, tuan-tuan. Nak sembahyang witir satu rakaat pun payah, berat, rasa macam belakang ni pikul batu rasanya. Nak bangun tahajud, Allah, jauh sekali, kepalang, beratnya, rasa macam payah sangat. Tak tahulah kenapa, tuan-tuan. La ilaha illallah. Imam Baqilani ni katakan sembahyang 80 rakaat satu malam. Lepas tu dia akan duduk mengarang buku. Lahu tasanif, dah mempunyai kitab-kitab karangan yang sangat hebat, tuan-tuan, hujah-hujahnya. Bila raja mengutuskannya untuk jadi diplomatik pergi ke Konstantinopel untuk bincang beberapa isu berkaitan dengan perbincangan agama, maka raja tu oleh kerana tahu dia seorang yang bijak, raja tu sengaja buat satu macam terowong. Kalau kita pergi ke Mesir, jadi tuan-tuan, kalau suasana dah okey, tuan-tuan ikutlah travel kami, Zazan Travel, pergi ke negara Mesir, ke Baitul Maqdis, ke Turki. Kami perjalanan bukan setakat ziarah, malahan ziarah penuh tarbiyah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah angkat daripada kita penyakit wabak ni. Kalau kita pergi ke Mesir, kita nak masuk ke dalam piramid, kita kena bongkok. Kerana Firaun ini nak kita menghormatinya hidup dan matinya. Jadi kita nak masuk ke dalam piramid tu kena bongkok. Nak masuk buat apa, tuan-tuan? Buang masa buat apa? Tengok luar cukup lah. Ada orang dia nak merasai, nak ada apa dipanggil, ada experience masuk dalam tu. Ya, maka Al-Baqilani ni ketika datang ke Turki, ke Konstantinopel pada masa itu, raja Kristian ni sengaja membuat pintu masuk untuk jumpa dengan raja tu bongkok, yang menyebabkan kalau orang yang pendek akal, yang tak berfikir panjang, dia akan masuk untuk bongkok, nanti kat hujung terowong tu jumpa dengan raja menunggu. Tapi oleh kerana Baqilani ni tahu itu satu pedaya, satu hela untuk menyebabkan dia sebagai ulama Islam akan terhina, maka dia masuk dari punggungnya, tuan-tuan. Dia masuk dari punggungnya. Raja tunggu ke depan, tengok Allah, punggungnya yang tiba, bukan mukanya. Jadi dia umpama orang rokok, tapi rokoknya lawanan daripada arah punggungnya jumpa raja dulu. Raja pun tahu ini bukan orang sebarangan, ini orang bijak, fikirannya, akalnya panjang. Maka raja pun mengajukan soalan kepadanya, kenapa orang Islam boleh kahwin dengan perempuan Yahudiyah ataupun Nasraniyah, tapi tidak sebaliknya. Ni yang kita nak cerita kat sini, tuan. Maka jawapan Al-Baqilani, orang lelaki Islam beriman kepada Nabi Musa, maka dia layak kahwin dengan seorang perempuan Yahudi. Dan si Muslim beriman dengan Nabi Isa, dia layak kahwin dengan seorang perempuan Nasrani. Tetapi seorang lelaki Yahudi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dia boleh jadi ketua kepada perempuan yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan begitu juga orang Kristian, mereka, seorang lelaki Kristian kufur, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan isinya muslimah, kalau dibenarkan tentu dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka tentulah akan berlaku clash nanti. Terdiam raja itu, tuan-tuan. Maka raja Kristian berkata lagi, bertanya lagi, raja Kristian bertanya lagi kepadanya, apa lagi soalan dia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Raja Kristian berkata, bagaimana kedudukan ibu kamu? Ibu ni maknanya ummun min ummahatil mukminin, maksudnya perkataan perli dan keji terhadap Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berzina. Bagaimanakah bukti bahawa dia tidak berzina? Maka jawapan Imam Baqilani, tuan, sangat mengejutkan orang, tuan. Apa jawapannya? Dia kata Aisyah radhiyallahu anha dan juga Maryam alaihi salam merupakan dua orang wanita yang dipanggil dengan nama Batul macam bahasa Melayu, ya, betul. Batul ni bermakna seorang yang salihah, qanitah, orang yang zakiyah, yang mulia, yang memang tidak terjebak dalam perkara-perkara yang haram, dan Allah telah menurunkan ayat untuk mengatakan bahawa dia suci, dia tidak melakukan apa-apa. Logiknya, wahai padri Kristian menjadi raja, logiknya, akal aku dan akal semua orang mengatakan kalau seorang perempuan yang mempunyai suami, dia tidak ada anak, tak dapat anak pada suaminya, kalau nak dituduh berzina, tentulah seorang perempuan yang tidak ada suami tiba-tiba dapat anak lebih layak untuk dituduh berzina. Maksudnya Maryam alaihi salam, walaupun kami orang Islam tidak pernah mengatakan demikian. Kalau kau nak tuduh Aisyah berzina, sebenarnya apa yang dikatakan oleh orang Yahudi terhadap Maryam itu tidak betul, kami tak beriman. Tapi logically ada logiknya, seorang yang tidak ada suami tiba-tiba dapat anak, lebih logik untuk dikatakan dia berzina. Kami tak kata begitu, orang Yahudi kata begitu. Dia jawab begitu, tuan, pedih, merah padam.
macam nak kiamat. Semua orang Kristian kat situ tersenggut, tuan-tuan. Fabuhital ladzi kafar, ya, maka terdiam semua orang-orang kafir Kristian kat situ, terdiam, tuan-tuan, tak boleh jawab dia. Ya, tuan-tuan, ka'anna ala ru'usi mutayir, semua duk tercengang, terpinga-pinga, bingung, tak boleh nak jawab, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Apa lagi Yahudi apa lagi Kristian ni tanya? Dia tanya lagi soalan berikutnya. Dia kata, bagaimana Nabi kamu yang kamu bangga-banggakan itu, dia pemimpin perang ke? Jawapan Imam Bakar ni, ya, dia pemimpin perang Badar, dia pimpin perang Uhud. Lepas tu Raja Kristian tu bertanya lagi, dia menang ke dia kalah? Ada dia menang, ada dia kalah. Lepas tu dia pun hina. Tengok, kata Nabi, macam mana dia tak ada bantuan daripada Allah? Dihina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Semua orang Kristian tu tergelak besar nak menghina Nabi bila sampai ke peringkat itu. Bahkan dia jawab, kalau setakat kalah itu biasa. Tapi kalau Tuhan itu disembelih, dikrucify, adakah patut? Tuan-tuan terkejut semua orang, tuan-tuan. Malu, tuan-tuan, semua orang. Semua orang Kristian terdiam. Tak boleh jawab mereka. Kau kata Nabi kami kalah. Kalah itu biasa sebab dia manusia. Yang kau itu Tuhan, kau boleh disembelih, logik tak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Fabuhital ladzi kafar, maka bungkamlah si kafir ini, tuan-tuan. Dan akhir sekali pada malam yang terakhir ada satu jamuan diadakan, diceritakan, tuan-tuan, Imam Zahabi cerita. Dalam Tarikh Baghdad pun ada diceritakan bahawa akhirnya malam terakhir itu mereka pun buat satu kerajaan, dipanggil parti yang lebih besar daripadanya. Parti besar datang. Parti itu pula hadir dalam majlis itu, sengaja tak pandang Baqilani kerana dia takut ke ataupun dia sombong ke, dia terus jumpa raja, dia tak pandang Baqilani. Maka tiba-tiba bila waktu makan, makanan dihidangkan, Nabi, maka makanan dihidangkan, Imam Baqilani ni, tuan-tuan, tersasul pula saya. Imam Baqilani bertanya kepada lelaki Kristian ataupun parti besar yang datang, lebih besar daripada raja itu, yang datang jauh, pakaiannya pun hitam, topinya pun hitam, serba hitam, datang duduk dalam majlis itu. Dia nampak orang semua kagum dengannya, memandang dia mulia, dia lah parti terbesar di negara Kristian. Dia bawa datang untuk berdebat dengan Baqilani. Maka Baqilani waktu makan, Baqilani tegur dengan penuh dengan penuh apa istilahnya, kemesraan, seolah macam lama tak kenal, padahal orang tu tak layan dia tadi. Dia berkata kepada parti itu, apa khabar tuan, macam mana anak isteri? Semua orang pandang Baqilani, mata macam terjegil, terbelilik, nak keluar, nak marah Imam Baqilani, tuan-tuan. Maka Imam Baqilani dikatakan dengan penuh kemarahan oleh parti-parti yang lain, kau tak tahu ke bahawa kami parti-parti tak boleh berkahwin? Kahwin itu satu keaiban untuk kami. Maka Nabi Baqilani jawab senang je, ya ilaha illallah Rasulullah, kamu manusia pandang keperkahwinan itu sangat hina. Habis Tuhan kamu kahwin dengan Maryam, dapat anak nama Isa, itu macam mana pula? Allahu Akbar, tuan-tuan. Fabuhital ladzi kafar. Sekali lagi mereka pun bingung, mereka pun bungkam, mereka kata, ini kalau orang ni duduk kat negara kita, habislah semua orang masuk Islam nanti. Maka parti terbesar itu membatalkan niatnya untuk berdebat dengan Baqilani. Dia bisik pada raja, tolonglah hantar dia balik, dia ada kat sini naas kita, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Tengok Imam Syekh Dr. Zakir Naik datang ke mana-mana, semua orang sambut dengan kemeriahan, kemuliaan, penghormatan. Tapi orang-orang yang kafir, yang hatinya keras dan tak mau berfikir, menganggap debat itu menghina mereka, padahal perbuatan semua berdasarkan pada fakta dan juga fact and figure, kan, tuan-tuan? Apa nak buat, tuan? Inilah ujian bagi orang yang bercakap benar. Baik, jadi kita berada pada ayat yang terakhir pada malam ni. Lalu Allah memberikan motivasi untuk kita orang beriman pada ayat yang terakhir untuk renungan kita pada malam ni, episod malam ni. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yutihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Maksudnya, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak membezakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan beri pada mereka pahalanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah orang beriman, orang-orang Islam yang menerima semua Nabi-Nabi Allah, Rasul-Rasul yang Allah utuskan, tanpa membeza-bezakan seperti orang Kristian dan juga orang Yahudi, yang mana mereka beriman pada sebahagian, menolak sebahagian yang lain. Walaupun ayat ini adalah berkaitan dengan keimanan secara umum, kita orang Islam janganlah menjuzuk-juzukkan Quran. Ambil yang ni, tinggalkan yang tu. Oh, ni tak boleh, tak boleh. Ni cerita buat apa ni? Cerita buat haram rasuah. Kalau tak rasuah, macam mana nak hidup? Kalau tak jual benda ni, macam mana nak kaya? Oh, tak boleh, ni tak boleh pakai. Ni mana yang seronok kena dia ambil, mana yang berlawanan dia tak mau ikut. Ya, dan sebagaimana tugas para nabi, para rasul menyampaikan kebenaran, maka ini nabi rasul sudah tidak ada.
tetapi adanya orang-orang yang berilmu, yang berautoriti untuk memberikan pandangan. Mufti-mufti sebagai contohnya, ulama-ulama yang punya keahlian sebagai contohnya. Lihatlah kepada orang yang betul-betul berkeahlian. Kalau kita nak dapat rawatan penyakit yang menimpa kita, kita bukan pergi pada doktor sebarangan. Ni doktor mana dia dapat medical doktor, mana dia dapat sijil, mana alasan, mana rujukan dia. Kita mesti pastikan orang tu memang mempunyai keahlian, bukan doktor bogus. Tapi dalam perjalanan ke akhirat ni, kadang-kadang kita ambil sambil lewa. Siapa saja pandai cakap agama, kita dengar dia cakap. Apa nak buat tuan-tuan? Hari ni zaman glamour. Siapa yang lebih famous, siapa yang pandai mikat, pandai bercakap dengan bahasa-bahasa yang indah, padahal dia tak ada kelulusan, keahlian untuk bercakap. Kalau sesat kat dunia ni tuan-tuan, salah guna ubatan, mungkin seorang itu akan mengalami penyakit. Tapi penyakit itu akan berakhir bila dia mati. Tapi kalau kita salah direction ke akhirat, pandai-pandai mengambil fatwa daripada orang yang tak betul, dia sampai ke akhirat tak selesai tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bertanggungjawablah dalam perkara semikian. Wahai penyampai-penyampai agama, anda yang anda tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan mandai-mandai untuk memberitahu benda yang anda tidak tahu, seolah anda ada keahlian kat situ. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita, beri pada kita kefahaman, beri pada kita kekuatan untuk mengamalkan tuntutan yang dikemukakan kat sini tuan-tuan. Anda tuan-tuan dapati video ini bermanfaat, tolonglah panjangkan kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan ramai dapat manfaat daripadanya sebenarnya tuan-tuan dapat. Kerana dalam hadis mengatakan ruba muballighin aw aminas sami'. Kadang-kadang orang yang kita sampaikan itu dapat beramal lebih baik pada kita yang mendengar, dan bagi kita pun ada pahala. Kerana masuk dalam hadis adalu al khairi kafa'ilih, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, baginya pahala orang yang beramal dengan kebaikan yang ditunjukkan itu tidak kurang sedikit pun. Baik tuan-tuan, jadi sebelum akhir ni saya pernah ajar doa ni untuk kita amalkan lagi, terus amalkan, dan mintalah supaya dalam kehidupan kita ni kita berada dalam landasan yang betul. Kerana itu Nabi SAW menganjurkan kepada kita satu doa, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Lagi sekali Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Apa maksudnya? Ya Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang tenang, jiwa yang tenang, yang jauh daripada kekusutan, kesarabutan. Ya, beriman kepada tu'minu biliqa'ik, beriman bahawa ada pertemuan denganmu kelak. Wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik, dan ridha dengan segala ketetapanmu. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan dia masa ridha cukup dengan apa saja yang kau berikan. Tidak ada tamak, tidak ada haloba, tidak ada dalam diri rakus, tidak ada sifat untuk mencari benda yang haram, terpengaruh dengan mudah dengan kata-kata orang. Maka kita ni dalam hidup punya prinsip tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi setakat ini saja dulu untuk renungan pada malam ini. Terima kasih tuan atas kehadiran tuan-tuan. Mudah-mudahan tafsir Ibn Katsir ni akan menjadi satu rujukan penting di rumah tuan-tuan. Wujudkanlah library kat rumah kita, kat pejabat kita, kat masjid kita, kat pejabat kita, kat rumah kita, kat mana sahaja. Mudah-mudahan setiap kali kita baca, kita dapat kefahaman lebih terhadap ya Allah. Tak rugi tuan-tuan. Kita baca daripada Facebook, entah siapa bercakap tentang Islam, kita dengar Instagram, entah siapa tunjuk amalan yang menyeleweng daripada Islam. Seperti yang kita gambarkan tadi, pada ini bisnes yang berlaku lah bisnes riak. Semua orang nak menunjuk, semua orang nak kata dia pandai, semua orang. Lama kita pun dah tenggelam tuan-tuan. Kerana Nabi telah menyatakan badiru bil a'mali sab'an, badiru bil a'mali fitanan ka fitanil lailil muzlim, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bahawa akhir zaman ni menyaksikan manusia semua dalam kesesatan. Pagi dia Islam, petang dia kafir. Petang dia Islam, pagi dia kafir. Kenapa? Dia pengaruhi oleh pandangan-pandangan salah. Kata para ulama, masalah fitnah dalam hidup ini, fitnah iaitu ujian dalam hidup. Ujian nombor satu syahwat, yang kedua jahil. Syahwat ni kerana nak ikut syahwat, yang kedua kejahilan. Jahilan terlalu banyak sehingga kita jadi tenggelam, tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Sebab mana yang digambarkan tadi, andai kita nak tahu rawatan terhadap penyakit, kita jumpa ada orang yang betul-betul berkeahlian, carilah mereka. Demikian juga nak faham Islam, tanyalah pada sumber yang betul. Bukan sewenang-wenang boleh kita terima daripada siapa yang bercakap tentangnya.
Terima kasih tuan, setakat ini saja dulu. Kita akhiri malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عذابا إلا زوجته ولا عقيما إلا أنجبته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan kami yang ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu kami pada malam ni, yang jahil yang kau beri ilmu padanya, yang sesat yang kau tunjuk padanya, yang dizalimi yang kau selamatkan daripada kezaliman orang kepadanya, yang menzalimi yang kau beri hidayah kepadanya. Jangan seorang pun yang memiliki aib yang kau tutup baginya. Jangan ada seorang pun yang akan musafir yang kau selamat pergi dan baliknya. Yang ada seorang pun belum kahwin yang kau kurniakan untuknya pasangan yang salih atau salihah yang akan bahagia dunia akhiratnya. Yang ada seorang pun yang belum memiliki anak yang kau beri kepadanya anak-anak yang salih yang salihah yang akan menjadi legasi kebaikan untuknya selepas kematiannya. Wahai Tuhan, sungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkau memenuhi segala hajat kami, takkan mengurangkan sedikit pun daripada kekuasaan-Mu yang maha hebat ya Allah, kekayaan-Mu yang maha luas. Maka kasihannya kami ya Allah, dengarlah permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya tinggalkan tuan-tuan atrukukum tahta riayatillah wa hifzih. Saya tinggalkan tuan bawah penjagaan kasih sayang rahmat Allah SWT. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.